إلى غرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. Situ. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. Dan ingatlah peristiwa ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Sungguhnya aku nak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali, melainkan iblis. Ia enggan turut bersama mereka yang sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Hai iblis, apa sebabnya engkau tidak turut bersama mereka yang sujud itu? Dan iblis menjawab, aku tidak patut sujud kepada manusia yang engkau jadikan dia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental, yang berubah warna dan baunya. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bahawa dia berfirman kepada para malaikat, memerintahkan mereka supaya sujud sebagai tanda hormat, bukan sujud atas dasar ibadat atau penyembahan, tidak. Sujud kena hormat saja. Sebab manusia selain daripada Ta'ala, makhluk dia tidak layak menerima penyembahan. Penyembahan hanyalah mutlak untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Jadi ini tanda hormat
dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kepada manusia yang diciptakan olehnya daripada tanah liat yang berasal daripada lumpur kering yang berbentuk. Maka sujudlah mereka itu para malaikat setelah disempurnakan penciptaannya lembaga Nabi Adam AS ke dalamnya roh daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya iblis yang enggan sujud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja dibuat perangai. Dia iri hati. Penyakit hati itu. Ya, menyebabkan manusia boleh sampai peringkat kufur dengan Allah Ta'ala. Dan sombong. Dia iri hati dan dia sombong. Merasakan dirinya lebih tinggi dan lebih mulia daripada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tanah. Sedangkan dia yang dicipta daripada api. Dia berkata, aku tidak akan ada manusia yang engkau ciptakan daripada tanah. Sedangkan diciptakan daripada api. Aku adalah lebih baik daripadanya, kerana engkau telah menciptakan aku dari api. Kisah yang sangat besar pengajarannya. Iaitulah Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menciptakan makhluk dari apa bentuk sekalipun. Dia nak jadikan manusia dari tanah, boleh. Jadikan manusia ni daripada air benih, boleh. Dia nak jadikan dari apa pun boleh. Fa'al lima yurid. Dia boleh buat apa yang dikehendaki. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan peristiwa ini menguji pada iblis, yang mana telah diceritakan sejarah panjang iblis ni. Ibadat ni kuat asalnya. Taat kepada Tuhan asal. Tapi akhirnya dia berkesudahan dengan kesudahan yang mengerikan. Yang tidak kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dengan alimnya, banyak ibadatnya, nama dia terkenal di langit pertama, langit kedua. Dan mengikut riwayat dalam Sirajul Talibin mengatakan tidak ada ruang di atas muka bumi yang tidak ada kesan sujud iblis. Kita kalau semayang pun, tempat laki-laki pun tak habis sujud. Kat rumah kita pun tak habis bekas sujud. Iblis satu dunia ni, semua tempat sujud dia dah sujud. Menunjukkan bukan calang-calang. Ya. Kesan ibadat dia hebat. Tapi akhirnya dia mati kufur, na'udzubillah. Ini maknanya mencemaskan, ya, membimbangkan kita. Sebab kiraan kita adalah di akhir. Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia sama ada ke syurga atau dihumban ke neraka ialah ketika dia menghembuskan nafas akhirnya. Dan tiada siapa yang tahu di hujung penghujung umurnya. Jadi oleh kerana itu, contoh iblis ni amat mengerikan kita. Orang yang asalnya hebat, akhirnya mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, mati dalam keadaan sangat hina. Iaitulah terbenam di dalam kekufuran yang amat menakutkan. Sehingga cerita dia diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim supaya diambil pengajaran. Yang kedua daripada pengajaran ini, manusia jangan menilai satu perkara mengikut zahir. Zahir Nabi Adam AS dari tanah. Zahir iblis tadi dari api. Maka iblis membuat tanggapan mengikut nafsu dia, seolah api itu lebih tinggi daripada tanah. Padahal itu bukan ukuran
Siapa yang mengukur manusia dari segi fizikal luar, maka dia sama dengan iblis. Perangai dia sama dengan iblis. Dia mengukur lahiriah. Allah Ta'ala tak ukur itu. Allah Ta'ala ukur dalam, inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah siapa yang lebih tinggi martabat takwanya. Tak kira dia kulit hitam, kulit biru, kulit merah, kulit apa, kelabu ke. Dia kira luaran, tapi dia kira dalam. Itu pernah ada riwayat daripada seorang sahabat, Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengucapkan bahawasanya esok ada seorang ahli syurga yang akan bersemayang subuh bersama kita. Para sahabat semua minta mudah-mudahan dia lah. Sahabat semua tu orang dijamin. Tapi nak ceritakan khas tajuk ni. Maka sahabat lepas semayang subuh, Rasulullah tunjukkan orangnya. Orangnya fizikal dia hitam legam. Hitam legam. Dan dia ni kalau datang ke majlis pun orang tak nak ke dia. Tak ziarah ni. Dia mati pun tak ada orang ziarah. Dia terkenal di langit, tapi orang bumi tak kenal dia. Orang bumi tak kenal dia. Kalau dia doa, mustajab doa dia. Dan baunya harum tanpa memakai alat bauan. Hebat. Rasulullah tunjuk tu orang ni. Kemudian dia berjumpa Rasulullah SAW, mohon doa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya ia syahid dalam satu pertempuran. Dia tak minta lain. Dia tahu Rasulullah tu doa amat mustajab. Dia tak minta Rasulullah minta projek ke tadi. Dia minta jadi kaya ke tadi. Dia minta memilih mati yang terbaik. Yang telah mati pada jalan Allah Ta'ala, iaitu syahid pada jalan Allah. Akhirnya dia telah syahid dalam satu medan. Itu dia antara orang yang hebat. Nak ceritakan di sini bahawasanya jangan kita mengukur manusia dari ukuran lahiriah. Pangkat dia, jawatan dia, duit dia banyak ke, atau rupa parah dia cantik ke, keturunan dia hebat ke, tak ada. Itu semua tak masuk buku. Yang dikira ialah takwa. Setinggi mana dia tunduk kepada Allah, maka martabat dia tinggi. Maka di sini kita lihat iblis gagal. Dan cerita kegagalan iblis ini diabadikan dalam kisah ini. Dibaca oleh semua maknanya manusia sampai akhir zaman. Satu apa ni? Penghinaan yang amat keji kepada iblis, laknatullah. Sebab dia engkar di arahan Allah. Tuhan suruh sujud, dia tak nak sujud. Saja iblis yang lain, malaikat sujud, dia tak nak sujud. Sebab apa tu? Aba, pertama enggan. Yang kedua wastakbara. Sebab sifat takabur ni darajat di bawah kufur. Bawah kufur, takabur. Takabur ni dia memandang dan membandingkan diri dia dengan orang lain. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada orang itu. Kalau ada di dalam hati kita terlintas itu, habis. Sebab tu kita kena memandang cara yang betul. Kalau kita melihat orang tua daripada kita, kita kena rasa dia lebih baik daripada kita. Sebab umurnya lebih, mungkin ibadat lebih banyak daripada kita. Cara tu pandang. Kalau tengok budak-budak nakal macam mana pun, kita kena kata dia lebih baik daripada aku. Sebab dia belum balik, kalau dia mati syurga untuk dia. Kita ni belum tentu lagi. Sehingga kita pandang kalau orang yang budak-budak yang nakal-nakal pun kita kata dia lebih baik daripada kita. Sebab dia nakal tu dia tak pernah, mungkin tak pernah masuk kuliah. Kita ni dah masuk kuliah pun kadang-kadang hangot lagi. Maksud dia apa? Jangan sekali-kali berani memberi pandangan baik pada diri kita. Jangan. Dia rasa kita baik kan berdentum jatuh. Sebab tu disebut dalam hadis yang masyhur, iza aradallahu bi'abdi khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Subhanahu nak memilih hamba itu menjadi baik, pertama tafakuh daripada agama Taala. Apa makna tafakuh? Dia suka mencari ilmu, mencari pendedahan, kepahaman lebih dalam agama dia. Apa yang Tuhan suruh, apa Tuhan larang, supaya dia menjadi hamba yang betul. Yang kedua, hatinya zuhud dengan dunia, tumpul. Dia tidak menjualkan agama dengan dunia. Dia tak jual dengan pangkat, boleh dapat gaji dia 30 ribu, dah tak kenal agama, dah menyasar, dah macam orang gila, tak ada. Dan ketiga, mahal terjemah dalam hadis ni apa? Wa bassarahu uyubah.
Tuhan bukakan batin hati dia, suka memandang kekurangan dirinya sendiri. Siapa yang suka memandang kekurangan dia, kedaifan dia, kelemahan dia, maka dia adalah orang yang termasuk dalam golongan mukhtar, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab memandang kekurangan diri bukan satu perkara yang mudah. Ya. Orang bila bercakap, semua nak tunjuk dia handal. Ya. Semua nak tunjuk dia hebat. Bermacam-macam cara hebat dia nak tunjuk. Jadi siapa yang boleh tawaduk, Tuhan angkat. Man tawadu'a rafa'ahullah. Siapa tawaduk, Tuhan angkat martabat dia, Tuhan julang martabat dia. Wa man takabbarah, siapa yang takabur, membesarkan diri dengan gaya dia, dengan cakap dia, dengan style, membesarkan diri. Dia tak tahu asal dia dari tanah, dia akan disumbat. Ya. Maka Allah Ta'ala akan hinakan dia. Wa man takabbara wada'ahullah. Takabur, Tuhan akan jatuh dan hinakan akan dia. Sebab tu penyakit takabur ni penyakit yang sangat bahaya. Lawan takabur apa? At-tawadhu. Sifat takabur lawan dia apa? Tawadhu. Maka bagaimana nak menghasilkan sifat tawadhu? Dengan sekadar kita belajar, dengan sekadar kita dengar kitab, ya, dengan sekadar kita dengar ceramah, dia tak boleh hasilnya. At-tawadhu al-haqiqiyyu ma kana nasyi'an min syuhudil azamah. Tawaduk yang sebenar-benarnya nasyian, dia terjadi dari mana? Min syuhudil azamah, daripada syuhud, maknanya memandang batin dia akan kebesaran dan kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dia terasa je kebesaran Allah yang begitu hebat, ketika itu baru dia dia jatuh. Maknanya hati tak akan tunduk kalau dia tak terpandang dan tak terasa kebesaran Allah Ta'ala. Sebab itu pentingnya wala zikrullahi akbar, kan? Selalu kita dengar tiap-tiap Jumaat, wala zikrullahi akbar. Mengingati Allah Ta'ala itu sangat besar, sebab dia akan menebuk pintu hati kita. Dia ketuk-ketuk, kita kenal siapa kita. Ya, baru tubuh dia boleh tawaduk. Maka terlepaslah dia daripada perangai iblis yang membesarkan akan. Di sini pengajaran besar kepada kita. Kita kena latih diri kita memandang kebesaran Tuhan. Bila terpandang kebesaran Tuhan, baru nampak kerdilnya kita, hinanya kita, daifnya kita. Itu dia kata dikenal akan diri dia. Dan kemuncak dia kenal diri dia, dia tak terasa yang mawujud melainkan Allah Ta'ala. Ya. Wujudan Tuhan yang sentiasa disyuhudkan, dipandang dalam mata hati dia. Maka di sini Allah SWT menyebutkan kisah yang amat besar, iaitu kisah keingkaran iblis, ya, kesombongan iblis dan kesesatan iblis yang menyebabkan dia dimurkai dan dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Namun pun iblis ablasa iblisan, orang yang putus asa dari rahmat Tuhan. Berarti jangan putus asa. Banyak mana dosa kita, sepenuh-penuh langit bumi pun jangan putus asa daripada rahmat dan keampunan Allah Ta'ala. Iblis dia kena begitu je, diam terus. Bahkan dalam ayat lain dia minta pula. Ya. Kata dia minta Allah Ta'ala apa? Fa'anzilni ila yaumin yub'atsun. Dia minta Allah Ta'ala supaya apa? Dia beri tempo dia sampai hari dibangkit. Dia minta panjang umur. Ya, tujuan dia apa tu? Dia nak menyesatkan anak Adam. Patutnya dia bertobatlah. Ya, dah kena marah dengan Tuhan kan. Ada ini mana degil satu sifat yang sangat bahaya, ya. Yang kedua, sifat yang membawa kepada kekufuran, kebanyakan kalau terlihat semua sifat-sifat dalaman. Ya. Sombong dalam, iri hati dalam, hasad dengki dalam. Siapa jadi kafir dengan sebab hasad dengki? Ulama-ulama Bani Israel. Kita buka surah Baqarah kan. Bahawa dia tahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah SAW, dia lebih kenal daripada anak pengkhabaran isteri. Ada pun Rasulullah SAW pengkhabaran Allah Ta'ala. Tiharkan, maknanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Rasul, dia bimbang, takut pengaruh dia akan terhakis. Jadi dia menyembah pengaruh, bukan sembah Tuhan. Sebab bahayanya bila hati tidak diikat dengan Allah.
Bahaya besar bila hati tidak ditanamkan cinta dengan Allah. Dia akan lari tempat lain. Sini dia lari, ada ilmu tapi dia lari nak cari pengaruh, sibuk nak cari jawatan, pengaruh, berbangga-bangga dengan benda yang tidak ada nilaian. Ya, akhirnya digadaikan agama Allah Ta'ala. Ya, ditutup sifat Nabi, diubah dalam kitab mereka akan sifat-sifat Rasulullah SAW yang terang dia dah ketahui. Sebab apa tu? Sebab hasadan, ya, min indihim. Ada hasad dalam perut mereka tadi, dalam hati mereka. Hati juga. Sombong ni, hati juga. Apalagi sifat dalaman kepada kufur. At-tam'u, sifat tamak. Siapa jadi kafir sebab tamak? Qarun. Habis. Sampai dia enggan mengeluarkan zakat dan memfitnah Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk mengelak diri daripada dikutip zakat hartanya tadi, ya. Itu semua kita tengok dalam ni, kita sifat dalaman amat bahaya. Sebab bila dalam kita bersihkan daripada kotor ni, ada jaminan dari Allah Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Semua confirm dapat kejayaan. Man zakkaha, mereka yang mentazkiyah, membersihkan dalaman ni tadi. Ini berkocak sana berkocak semualah dalaman. Ya, hati yang tamak kuasa, ya, yang ada hasad dengki, nak jatuh menjatuh, gila kuasa macam-macam kan. Hara dia kerjanya. Sebab apa? Sebab dalam tak bersih. Dalam tak reti mengenali Tuhan dengan sebenar-benar. Itu yang jadi. Itu syarat kepimpinan. Allah Ta'ala syaratkan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Kamu jangan lantik pemimpin kamu orang yang hati dia tak reti ingat Tuhan. Jangan lantik, rosak nanti. Wa taba'a hawa, diikut nafsu dia. Wa kana amru furuta, dan tindakan dia semua melanggar batasan syariat Allah. Orang ni telah dibatalkan kepimpinan dia oleh Al-Quran. Kalau dilantik juga, punah jahanam lah jawab. Besarnya atau sebut masalah hati dalam kepimpinan. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Itu hati itu sebut. Jangan kamu beri ketaatan pada orang yang telah kami lalaikan qalbahu, akan hatinya. Besar ni. Dalam syarat kepimpinan Tuhan sebut, ya, masalah hati dan jiwa manusia. Dia iri hati dan sombong, merasa dirinya lebih tinggi dan lebih mulia daripada manusia yang diciptakan oleh Allah SWT daripada tanah. Badan kita Syifaul Qulub, dia kata, kalau kita tidak tahu di mana tempat akhir kita di akhirat, syurga ataupun neraka, maka tak ada sebab kita nak membangga diri. Tak ada sebab. Dia bangga diri, dia rasa dia hebat, rupanya dihumban. Kalau dihumban ke neraka, maka binatang haiwan itu lebih baik daripada kita. Anjing pun ada masuk syurga, kan? Yang menemankan Ashabul Kahfi. Kitmir boleh masuk syurga. Dia ada akal, dia beri petunjuk, ada Rasul diutus pun masuk neraka, maka taraf dia lebih hina daripada yang berkaki empat. Sedangkan dia sendiri dicipta daripada api. Tak ada apa, tak ada nas Quran ke mengatakan api dengan tanah, api lebih baik. Ada nas? Tak ada. Dia pandai-pandai. Manusia yang pandai-pandai menghukum ni, dia akan jadi sesat. Dia tak boleh buat pandai-pandai menentukan. Dia mesti mengikut saluran ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna. Tapi ulama kata dari segi sifat baik tanah. Tanah kalau kita lambung, dia turun ke bawah, dia jatuh. Api dia menjulang ke atas. Dia mungkin naik ke atas, kan? Sebab apa dia naik ke atas? Itu lambang membesarkan diri. Dan dia berkata, aku tidak akan bersujud. Tengok dia punya engkar. Ya, dia punya engkar. Lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku takkan sujud, dia kata, pada orang yang kau jadi pada tanah liat berbau. Satu. Di sini pula bagi kita kena ingat kejadian jasad kita daripada tanah lumpur yang berbau. Maknanya jangan kita besar diri pula. Kejadian kita pun begitu juga. Walhasil, kita kena merendahkan diri serendah-rendah. Barang siapa yang boleh melantaikan diri dia dengan Allah Ta'ala, maka dia akan diangkat martabat. Dalam sudut jelas benda ni. Kalau dia datang nak bersudut zikir lain macam ni kan, tak boleh jalan kan. Kerana zikir tak boleh tarik. Jam. Ada kena berapa orang, melaung dia menangis. Kata lantai kalau dia hentar, kata. Hentar lantai kena hentar, tobat insya-Allah. Dia bertobat semua, lepas tu orang berdesuk zikir. Maknanya apa? Hijab paling besar ialah memandang kehebatan diri. Ya. Sayyidina Abu Bakar dah jamin syurga tu, dia kata apa? Walastu bi khairikum. Aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Padahal dia jamin syurga dah tu.
Yang ni tak jamin syurga pula, bukan main. Ya now nafsu ni ya. Kemudian aku adalah lebih baik daripadanya. Ini dosa besar ni kan. Memandang diri kita lebih baik pada orang ni takabur. Kalau dipandang diri tak banding dengan orang lain, itu dia panggil wujud pada berat kan. Ini tidak. Dia jangkau lagi selangkah lagi. Dia pula pandai-pandai mengisbatkan kebaikan hebat dia dengan orang lain. Siapa tahu? Ujung umur tak ada siapa tahu kan. Sebab satu hari waliyah, seorang wali perempuan yang masyhur, Rabi'atul Adawi, Dawiyah. Ada seorang wali datang nak meminang dia. Dia kata, aku terima peminangan kamu dengan syarat kau dapat jawab soalan aku. Silakan dia. Dia kata, kau tahu tak besok aku mati beriman atau tidak? Siapa nak jawab? Dia kata, tu tak ada jawab, tak ada jawab, baliklah, tak payahlah dia. Maknanya apa tu? Kau berikan perhatian yang ni lagi besar ni. Ya, bahawasanya kita ingat bahawa kemuliaan manusia siapa pun tak tahu, sebab ujung dia tak tahu. Kerana engkau telah menciptakan aku dari api. Ini perasaan, sangkaan, ya, prasangka-sangka ini semua tak pakai bahaya kan. Perasan panggil. Di perasan dia baik, kemudahan, padahal dia telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Qala Allah Ta'ala qala fakhruj minha fa innaka rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Qal, firman Allah Ta'ala, fakhruj minha fa innaka rajim. Ya, kalau demikian, keluar engkau daripadanya. Dia kena nyah. Ya, ditempelak Allah Ta'ala, keluar, kerana semuanya engkau dari sekarang ke masa depan adalah satu makhluk yang diusir. Ya, engkau telah diusir oleh Allah Ta'ala daripada syurga. Habis. Iblis satu kes ni, satu kes ini kena hambat dengan Tuhan. Kalau banyak kes lagi kan. Ya, dia tolak hukum Tuhan, dia tak nak pakai. Oh, parah jawab dia. Ya. Allah. Ni setengah boleh guna ni. Ya, kalau ada orang masuk gangguan syaitan tak sadar kan, baca ayat ni. Fakhrud minha fa innaka rajim. Keluar. Ya, kita kasat ke maknanya apa? Sebagai syifa. Tembak dia dengan ayat. Fakhrud minha, keluar kau minha daripada. Fa innaka rajim, kau telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau telah diusir. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknat hingga ke hari kiamat. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Sampai kiamat dia kena laknat Allah Ta'ala. Habis kan? Hancur. Ya. Bersepai maknanya. Dengan sebab dia engkar satu arahan Tuhan saja. Habis. Kena nyah dan kena tempelak daripada Allah Ta'ala. Lalu Iblis berkata, wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga hari, ya, mereka dibangkitkan hari kiamat. Bukan dia nak minta maaf, tuan. Dia degil syahad. Ya. Dia minta tempoh. Tujuan apa? Dia nak sesatkan akan Allah. Bila dia minta gitu, qala fa innaka minal munzarin. Allah Ta'ala pun kata apa dalam ayat tadi? Tak apalah. Kalau kita makna dengan permohonan ni, maka sungguhnya engkau diberikan tangguh maknanya, ya. Sungguhnya engkau golongan orang yang diberi tempoh hingga ke hari masa yang termaklum, ya, ila yaumil waqtil maklum, hari termaklum di sisi Allah Ta'ala. Di tafsir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang tidak mematuhi perintahnya, keluarlah dalam barisan malaikat dengan diiringi laknat dan kutukan yang tidak berhenti-henti menimpa kamu hingga hari kiamat. Setiap saat dia dapat kutukan, laknat Allah Ta'ala. Oh, dahsyat. Dan Iblis memohon kepada Allah Ta'ala yang mengusirnya dari kedudukannya agar diberi penangguhan sehingga hari kiamat. Dia minta panjang umur.
Bukan panjang umur nak taat ke Tuhan, panjang umur nak buat kerosakan di atas muka bumi. Dan untuk menyesatkan keturunan zuriat Nabi Adam AS. Sebab apa? Dengki dia dengan Nabi Adam tadi. Dengan sebab Nabi Adam pula disuruh sujud, dia dah rasa besar diri, dia sombong, dia dengki, dia nak rosakkan zuriat Nabi Adam AS. Ya. Sebab kata ulama, banyak kesan-kesan di diri kita, di kesan iblis. Di antaranya apabila dia suruh sujud, dia ludah ni. Ya. Lembaga Nabi Adam, kalau orang panggil dia tuinya, dia ludahkan. Itu jatuh, dia lap oleh malaikat, terkesan di pusat. Pusat itu kata ulama ialah kesan daripada ludahan syaitan iblis yang dengki. Ya. Tuan-tuan tengok pusat, kena ingatlah. Ya. Ini tidak, bukan ditutup pusat, dibuka ni pusat ni. Ada ditindik yang pusat ni lah, macam-macam. Jadi maknanya apa? Itu satu daripada peringatan besar, iaitu iblis dikutuk dan dilaknat oleh Allah Ta'ala sehingga hari kiamat esok. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanan illa man ittaba'aka minal ghawin. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Qal, kata iblis. Bila Tuhan kutuk dia, dia jawab. Kata dia apa? Wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan daku sesat. Bukan ni nak bertobat kan? Maka demi sungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam. Maknanya apa? Dia akan merancang satu tipu helah. Ya, dia akan merancang satu tipuan untuk menyesatkan Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ya, jadi gunakan apa? Mentahsinkan benda tak elok tapi dinampakkan elok. Benda maknanya huduh dinampakkan cantik. Tu disko mana itu? Jadi maknanya mentahsin ni cari iblis kan. Benda tapi digambar-gambarkan baik supaya manusia terperangkap. Ya, dulu apa sebenarnya yang masyhur dulu. Loteri adalah benda judi. Dilaknat Allah Taala, tapi ditahsinkan di bubur belakang apa? Kebajikan masyarakat. Dan benda haram kebajikan peletuk dia lagi. Loteri itu benda judi haram. Siapa menghalalkan judi murtad sebab dia haram, ijma' ulama, tak ada khilaf bagi judi. Ya, tiba-tiba ditahsinkan di ujung. Loteri kebajikan masyarakat. Ada kebajikan pada benda yang diharamkan oleh Allah Taala. Ya, itu tipuan iblis. Itu semua gaya-gaya iblis menipu orang. Ya. Orang nak berenang ni kan, dia pakaian renang. Mana kalau berenang tak pakai pakaian macam tu, maka berenang dia batal, tak sah. Itu iblis bercara tuan. Ya. Ni pakai renang dan teranjangkan orang kata inilah pakaian renang. Mana nak berenang macam ni. Kalau tak pakai macam ni, berenang dia tak sah, batal. Kena qada balik. Kepala hatuk dia tuan. Ini syaitan, iblis menjaga. Dia mentahsinkan benda yang terang-terang keji. Ya. Mana dia elokkan. Kalau hati betul ke? Kau ni baik, dah bagus, dah bagus. Rupanya dia hakal gitu. Ya. Ini cara dia. Jadi bukan dia nak bertobat. Tak, diminta Tuhan panjang umur, dia nak sesatkan anak Adam. Punya dia jahat iblis tuan. Allah. Jadi dia akan sesatkan Nabi Adam dan zuriatnya. Ya. Kecuali antara zuriat-zuriat Adam yang dibersihkan daripada sebarang syirik.
Jadi iblis selenda ni. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan maknanya hamba kamu yang betul-betul ikhlas, habis. Dia tak ada, itu gagal. Iblis akan tersungkur, tersembam apabila kita mengikhlaskan batin hati kita kepada Allah Ta'ala. Apa amal kita buat, semua kena dia. Iblis tak boleh masuk. Terpelanting dia, tertiarap dia. Pukulan hebat kita kepada iblis apa? Ikhlaskan amal kita. Ya, ikhlas ada peringkat. Buat ibadat, kena nakkan syurga. Yang kedua, buat ibadat kena nak elak daripada sentuhan neraka. Yang ketiga, buat ibadat semata-mata kerana Allah. Ya, mana yang tinggi, yang ujung tu tinggi. Buat ibadat kena nak syurga, ikhlas juga, tapi peringkat bawah. Bukan dia kata tak ikhlas, peringkat bawahan. Atas sikit dia tak harapkan, dia tak memandang kepada syurga, tapi nak elak daripada azab. Dua. Yang paling tinggi sekali apa? Kita mencari keridaan Allah Ta'ala. Dalil mana yang paling tinggi? Tuhan sebut dalam Quran, waridwanum minallahi akbar. Akbar itu isim tafdil, lebih besar daripada yang lain. Ya, waridwanum minallah, keridaan Allah itu lebih besar daripada masuk syurga dan lebih besar daripada terhindar api neraka. Sebab dia kalau dapat dia semua settle. Bila Tuhan dah reda, tak payah ceritalah. Syurga tu bukan lagi memang tempat dia Tuhan letakkan. Neraka tu memang diletakkan dia. Mungkin nampak pun tidak Tuhan tutup. Sebab apa? Dia dapat keridaan dari Allah. Ridha Tuhan yang paling besar. Sebab ibadat, ujung semua kita letak lillah, bukan lil jannah tadi. Semua lillah, usalli lillah dan sebagainya. Jadi kita dah tahu kan, ya, bentuk mana apa persilatan iblis bersilat nak tumbangkan kita, tapi dia gagal, dia akan tersembam bila kita pakai kita punya buah apa tuan-tuan? Ikhlas. Ikhlas dia kena terbalik. Sebab tu kita kena sentiasa menjadi golongan mukhlisin, ya. Dan ikhlas paling tinggi pada pandangan sufiah ialah tidak ada makhluk dalam hati kamu. Ikhlas ni makna bersih, ya. Orang yang telah bersihkan, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati kami melainkan dia yang bawa dia bersih itu. Hati tidak tak berhadap pada yang lain selain Allah Ta'ala, maka hati itu akan cantik, ya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka, ya, kecuali siapa yang menurutmu dari orang-orang yang sesat dengan peliharaannya sendiri. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu. Ia mempunyai 7 pintu. Bagi orang-orang, bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu dari mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Tafsirnya, Allah SWT berfirman dalam ayat yang tersebut, memberitahu bahawa iblis berkata, ya Tuhanku, disebabkan engkau telah mentakdirkan aku sesat, maka pasti aku akan menyesatkan anak cucu Adam, memujuk mereka memandang baik segala perbuatan maksiat dan mendorong mereka dengan segala tipu muslihat agar mereka menjauhi segala perintahmu. Jahat kan? Waktu tak kena marah, minta maaf lah. Puang hajar ni lagi pula. Minta panjang umur, kemudian mencabar Allah Ta'ala. Dia nak sesatkan anak cucu Adam AS. Sebab apa tu? Hasad. Punya penyakit hasad, dia kena dengki. Dia membawa kepada satu tindakan yang sangat besar maknanya, ya, di segi kekufuran dan kesesatan dia. Dan pasti aku akan berhasil dalam usaha penyesatanku itu kecuali, ini dia mengaku sendiri, ya, dia pecah rahsia dia terhadap beberapa hamba-hambamu yang mukhlis. Bukan nama je dia mukhlis. Sifat dia itu ikhlas kerana Allah Ta'ala, yang telah memperolehi taufik dan hidayah untuk mentaati segala perintah, ya, petunjuk dan perintah, menunaikan perintah Ta'ala dengan betul, dengan ikhlas, mencari redha Tuhan. Orang ini iblis tak boleh bersilat dengan dia, tombang iblis, ya. Itu dia mengaku sendiri. Maka bentuklah keikhlasan kita dengan Ta'ala, ya. Antara ikhlas ni bagi dia serupa kan. Di antara sifat istiwa'uz zammi wal madhi minal ammah.
Sama je bagi dia, orang puji pun dia tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab dia tidak mengkiblatkan hati dia kepada makhluk. Ya, dia mengkiblatkan hati dia kepada kiblat hakikat. Apa dia? Ila Allah Ta'ala. Ya, sentiasa dia menghadap hati dia ke hadirat Tuhan, mencari keridaan Tuhan, mencari kemesraan dia dengan Allah, mencari kesedapan dia dengan Allah Ta'ala. Bi falyafrahu, dengan aku naklah kamu gembira, Allah Ta'ala itu. Kecuali dia telah berikan apa? Taufik dan hidayah. Taufik itu mana khalqu quwwata ta'atin abdi. Tuhan berikan kemampuan taat pada hamba. Itu mana taufik. Hidayat ni dia tunduknya. Ya, sebab tu sekadar dapat hidayat, tak ada taufik, tak selamat lagi kan. Ada hidayat, dia tahu benda ni baik, benda ni sebaliknya, tapi dia tidak mampu. Maknanya duduk dalam hidayat. Ini bahaya. Banyak yang jadi begitu. Kan tak tahu, dia tahu. Betul, dalam Rasulullah berdoa 2 lapis. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah. Wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. 2 lapis Nabi berdoa. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran sebagai kebenaran dan rezekikan kami dapat menjejaki dan mengikut kebenaran. Ya, sebab ada manusia yang langsung tak kenal kebenaran. Yang kedua ni dia kenal kebenaran tapi tak dia duduk. Ya, dia kenal, tahu benda betul tapi dia tak dia amalkan. Ini bahaya. Ya, sebab ada masalah-masalah tertentu kerohanian itu. Oleh kerana itu kita minta sebagaimana Rasulullah ajar, tahu kebenaran dan dapat menduduki jalan kebenaran. Begitu juga sebaliknya, wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Dan rezekikan kami dapat makna mengenali batil itu batil dan dapat mengelak diri daripada jalan kebatilan, baru diselamat. Sebab itu batu taufik wal hidayah benda yang penting. Allah Ta'ala bagi 3 lapis dan manusia ni diberikan peliharaan mahfuzun anil kufri wasyirki bil hidayah. Allah Ta'ala jaga manusia itu tak kena kufur dan syirik dengan hidayah. Mahfuzun anil kabair wassaghair bil inayah. Allah Ta'ala pelihara pula manusia daripada dosa besar dan kecil dengan inayah. Bagi minta taufik inayah. Dan yang ketiga mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Ini lagi tinggi. Dia dipelihara daripada terlalai, yang dia perleka dengan bau sentiasa hati dia dengan Allah Ta'ala. Dengan apa tu dapat birriayah, pemeliharaan. Jadi kita minta lah, bangun malam-malam menangis dengan Allah Ta'ala, ya Allah berilah kami taufik, inayah dan riayah. 3 benda itu. Bila 3 ni kita dapat, sempurna dah tuan-tuan. Selamat kita. Ya, taufik ada, inayah ada, riayah pun ada. Engkau hanya kuasa untuk memujuk dan menyesatkan hamba-hambaku yang sudah aku takdirkan tersesat. Hakikat dia. Dan tempat mereka bersama-sama engkau dan anak cucu, ya, anak cucumu adalah di neraka Jahannam yang mempunyai 7 pintu. Ya, pintu, setiap pintu untuk segelungan daripada pengikut iblis. Riwayatkan Israel daripada Abu Ishaq bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhahu berkata mengenai maksud 7 pintu tersebut ialah 7 susulan, satu di atas yang lain, maka diisilah lantai pertama sampai penuh, kemudian menyusul lantai kedua, mana lapisan kedua dan ketiga, seterusnya sampai kepada penuh kesemuanya. Ya, 7 lapis tuan-tuan. Maknanya 7. Adapun al-jannah 8. Pintu syurga 8. Itu menandakan rahmat Allah Ta'ala lebih luas daripada permukaan. Inna rahmatullah sabaqat ghadabi. Inna rahmati, semua rahmat aku, sabaqat ghadabi, maknanya mendahului daripada kemurkaanku. Sebab tu kita jangan putus asa dan apa keadaan sekalipun. Ya, sebab rahmat Tuhan maha luas. Bila terasa nak buat benda yang dilarang, letakkan sifat khauf, gerun dengan azab kemurkaan Tuhan. Kalau dah terbuat, bertaubat dan kita pasang sifat raja, itu harap dengan keampunan Allah. Benda ni sentiasa kena dipandu dengan betul.
Dan qala ta'ala innal muttaqina fi wa uyun udkhuluha bisalamin amin ila akhir ayat. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa inna khairal kullahu biyadika wa anta bina raufur rahim. Alhamdulillah.